Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar tolak cadangan, mula subsidi bersasar selepas PRK Sungai Bakap. Ada yang kata itulah yang terbaik. Jangan terpengaruh dengan siapa-siapa. Kalau keputusan sudah diambil berkaitan dengan diesel bersasar ini, nak buat apa lagi? Harus yakin. Lagipun apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim sebelum ini, dia kata ianya ambil masa untuk dapat kita melihat kesan baik, pun perlu kita percaya. Belum ada perkara yang boleh dibuat instan dan ada kesannya. Ia mengambil masa yang amat panjang untuk dapat melihat kesan kepada berlakunya penyasaran diesel, penyasaran subsidi tersebut. Dengan penyasaran subsidi itu, jangka panjangnya negara tidak akan terbeban lagi dengan hutang. Keberhutangan kita boleh dikurangkan dengan lebih berkesan. Hari ini apabila ditanya adakah Anwar akan menarik balik subsidi bersasar yang telah diumumkan, Anwar Ibrahim menolak cadangan untuk memulakan subsidi bersasar selepas pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap. Ada orang kata inilah pendirian Anwar Ibrahim yang paling terbaik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui ada pihak menasihatinya agar menangguhkan penyelarasan subsidi diesel, memandangkan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan berlangsung bulan depan. Namun Anwar Ibrahim berpendirian bahawa ia tidak seharusnya dilengahkan lagi. Menurut Anwar, tidak patut kerajaan memberi mesej salah tentang penyelesaian subsidi diesel kerana keputusan kerajaan itu bukan untuk mendera rakyat. Ada orang cadangkan Anwar tunggu lepas PRK Sungai Bakap. Ada juga kata macam-macam lah. Tapi kata Anwar Ibrahim, saya kata tidak. Kita harus hadapi. Buat apa beri mesej yang salah berkenan subsidi, katanya. Kita tidak dera rakyat miskin. Setiap sen tambahan kita pulang balik kepadanya. Mengambil contoh penyelarasan kadar tarif elektrik, beliau menegaskan bahawa ia tidak memberi kesan kepada 85% rakyat Malaysia kerana mereka masih lagi menikmati subsidi itu. Sebaliknya, bagi golongan terlalu kaya, mereka perlu menanggung kos sebenar elektrik tanpa subsidi dari kerajaan. Turut menggunakan contoh pengapungan harga ayam, Anwar berkata, ia telah terbukti tidak membebankan rakyat kebanyakan kerana sehingga kini selepas kerajaan menamatkan subsidi ayam, harga bekalan mentah itu tetap rendah seperti sebelumnya. Pengapungan harga ayam setiap tahun terpaksa dikeluarkan 1.2 bilion ringgit nak kawal harga ayam. Kemudian bincang dengan Kementerian Pertanian, panggil kunci-kunci atau kartel-kartel ayam. Kata pada mereka, harga ini patut turun. Pasal apa? Harga di Thailand selalu rendah tapi kita tinggi. Maka saya kata saya nak tarik subsidi ayam ini, kata Anwar. Kerana subsidi ayam tak sampai kepada rakyat, sampai kepada kartel syarikat besar. Saudara, selepas kita tamatkan subsidi ayam yang menelan belanja 1.2 bilion setahun sebelum ini, kerana tak naik pun, harga tak naik pun, kata Anwar. Ujar Anwar lagi, yang juga Menteri Kewangan pentadbiran lalu sememangnya ingin melaksanakan dasar ini, tetapi tidak bersedia melakukannya. Mereka termasuk saya, Perdana Menteri yang ke-10, setuju dengan penyelarasan subsidi, tapi ada yang tak setuju, tapi mereka tak sedia melakukannya kerana tahu masalah yang akan dihadapi, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Yang ini satu keputusan daripada Tun Mahathir yang kita harus sokong beliau. Apabila Tun Mahathir kata, cari siapa dalang,
serangan asid ke atas Faisal Halim. Semalam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga telah menekankan supaya pihak polis mempercepatkan siasatan bagi mendapat tahu motif dan pelaku insiden menyimbah air asid kepada main bola sepak Malaysia iaitu Faisal Halim. Anwar Ibrahim kata dia pun nak tahu juga apa motif dan siapa pelakunya. Kita semua pun nak tahu juga. Itu sebabnya senada dengan Anwar Ibrahim, Mahathir juga mengatakan cari siapa dalang serangan asid ke atas Faisal Halim. Kadang-kadang kita pun hairan juga sampai begitu sanggupnya orang ini melakukan kekejaman, melakukan kejahatan terhadap Faisal Halim. Belum pernah kita dengar di Malaysia membuat kecederaan ataupun membuat serangan seperti itu. Tapi ianya telah pun berlaku. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa pihak berkuasa menyiasat punca serangan asid ke atas pemain sayap Harimau Melaya Faisal Halim. Bercakap dalam podcast Sport Matters Sinar Daily, Dr. Mahathir mengecam perbuatan itu dan menggesa tindakan terhadap mereka yang menggunakan keganasan sedemikian dalam sukan. Kebelakangan ini, kes simbah asid pemain bola sepak tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Kita perlu mencari siapa yang melakukan perkara ini dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan itu terhadap sukan. Dr. Mahathir turut menekankan kepentingan bermain dengan adil, menunjukkan bahawa kemenangan dalam sukan harus datang dari kemahiran dan kebolehan seseorang, bukan melalui melumpuhkan lawan. Sukan tentang ujian terhadap keupayaan anda untuk mengatasi cabaran fizikal, bukan tentang jenayah. Memang itu bagus, tetapi anda perlu menang kerana kemampuan anda, bukan dengan membuatkan lawan menjadi lemah. Menang seperti itu tidak ada maknanya, kata Mahathir lagi. Ketika disoal sama ada serangan ke atas pemain sayap Selangor FC itu boleh dianggap sebagai jenayah kebencian, Dr. Mahathir mengakui kemungkinan itu, memetik tentang tren yang membimbangkan di mana semangat kesukanan kini dibayangi oleh rasa terdesak untuk menang dalam apa cara sekalipun. Malangnya ia tidak begitu biasa. Tetapi sejak belakangan ini ia berlaku. Dahulu golongan sukan dipandang tinggi. Orang ramai tidak mahu mencederakan ahli sukan, tetapi kena kebimbangan ini untuk menang melalui cara kotor, saya rasa itu tidak bermakna. Anda mungkin menang kerana anda benar-benar bagus, bukan kerana anda melumpuhkan lawan, tambahnya lagi. Pemain sayap berusia 26 tahun itu diserang pada 6 Mei lalu ketika bersama keluarganya di sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya. Faisal meluncur tahap keempat di beberapa bahagian badannya dan melakukan rawatan rapi dan pelbagai perdebatan termasuk pemindahan kulit menggunakan kulit yang diimport dari Belgium di sebuah hospital di Shah Alam. Dia kini dalam fasa pertama pemulihan sebelum memulihkan atau memulakan pemulihan sukan. Semalam Faisal Halim membuat penampilan pertamanya di khalayak ramai sejak serangan asid ngeri sewaktu sidang media di Pusat Latihan Bola Sepak Selangor, di mana dia berkongsi perjuangannya dan kesukarannya berjauhan dengan anak-anaknya semasa berada dalam rawatan rapi. Faisal menyertai The Red Giant dari Terengganu FC tahun lalu dan mengharungi musim yang berjaya, menjaringkan 12 gol dalam 28 penampilan dalam semua pertandingan. Selangor kini menduduki tangga keempat
Carta Liga Super dengan 6 mata daripada 3 perlawanan. Sehingga kini, identiti penyerangnya masih tidak diketahui dan menyebabkan spekulasi berleluasa. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.